warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Tertarik Talk Inovasi Sosial. Tema kita pada pagi ini adalah Grassroots. Sebelum itu, Yayasan Inovasi Malaysia merupakan agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita temui panel jemputan kita pada kali ini. Jom. Baiklah, hari ini kita akan bersama seorang panel jemputan iaitu Encik Muhammad Basri bin Ahmad yang merupakan inovator kit pengurusan uri yang lebih dikenali sebagai Placento. Encik Muhammad Basri ini merupakan salah seorang inovator daripada program Magris. Okey, baiklah. Seterusnya, boleh tak Encik Basri perkenalkan diri dan ceritakan lebih lanjut mengenai Placento ini? Silakan Cik. Boleh, baik. Terima kasih Puan Fatihah. Puan Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri Ahmad, berasal daripada Pahang dan saya punya inovasi dalam di bawah program Magris ni adalah kit pengurusan uri. Jadi kit ini kita memfokuskan kepada golongan ibu bapa yang bakal melahirkan anak. Jadi background saya juga berasal daripada keluarga bidan. Jadi daripada kecil sampai sekarang memang sentiasa membantu mak dalam menguruskan hal-hal perempuan yang baru lepas bersalin. Tapi saya lebih fokus kepada dalam pengurusan uri. Okey, so memang daripada kecil lah memang dah biasa dengan pengurusan wanita ni. Betul. Kadang-kadang mak saya pada waktu malam, pada waktu zaman 19 awal 90-an, masa tu masih dibenarkan bersalin di rumah. Dan kadang tengah-tengah malam ada orang telefon suruh mak saya datang pergi sambut bayi, dan mak saya bawa lah saya untuk teman dia. Jadi keesokan harinya saya menguruskan uri tersebut. Faham. Okey, seterusnya boleh tak Cik Basri ceritakan macam mana Cik Basri boleh memohon grant dana daripada program pendanaan yang ditawarkan oleh YIM? Okey, baik. Terima kasih. Pada asalnya untuk mendapat idea ni bukannya dah lama dapat idea, tapi idea ni sangat baru. Which is apabila saya balik daripada saya grad, saya belajar di Mesir, kemudian saya balik dan saya pun tak tahu nak buat apa pada waktu tu. Dah apply kerja 2-3 kerja tapi belum datang dipanggil temuduga. Kemudian saya pun berbincanglah dengan abang saya apa yang kita boleh buat. Dan kebetulan pada saya masa kecil pun saya dah tanamlah dalam saya punya mindset saya, nak bila dah habis belajar nanti, dah besar nanti, saya nak buat satu perniagaan. Saya tak nak bekerja dengan syarikat ataupun kerajaan. Jadi kerja bawah orang lah, tak nak. Betul. Saya memang dah tanam nak buat bisnes sendiri. Jadi bila berbincang dengan abang saya, dia pun beritahulah cuba cari satu benda inisiatif yang boleh menyelesaikan masalah orang. Dalam pada masa sama, saya pun berfikir betul juga. Dan saya pun tambah lagi benda menyelesaikan masalah orang dan juga benda tu boleh menyelesaikan fardu kifayah. Bila fikir-fikir balik, kenapa kita tak buat servis pengurusan uri, walhal saya dekat kampung sendiri pun dah memang buat benda tu daripada kecil. Jadi bila nak launch ataupun nak validasikan idea ni, saya pun ikut abang saya ke rumah beliau di Shah Alam. Kemudian kita berbincang-bincang dan set up satu Facebook dan dapat respon daripada respon yang baik daripada warga sekeliling lah di alam maya. Kemudian daripada situlah startnya kita cuba mencari sedikit dana untuk bergerak ke hadapan. Jadi jumpalah Yayasan Inovasi Malaysia. Dan macam mana jumpa tu? Melalui iklan ke apa? Melalui kawan. Kawan saya ada bagi tahu, kata Yayasan inovasi ataupun idea awak ni boleh diperkembangkan. Cuba lawat ataupun pergi ziarah Yayasan Inovasi. Kemudian memang saya terjah pada waktu itu dekat. Memang datang sini? Memang datang. Saya datang, mula-mula saya datang ke Cyberjaya. Dekat Cyberjaya tu bila lepas sampai, office dah tak ada, alamat ada. Lepas tu betul. Kemudian saya telefon, dia kata baru je pindah dekat dalam sini lah, dekat Meranti. Kemudian saya pun datang dan saya jumpa ramai masa tu. Antaranya Andralin ada, Puan Fazlina ada. Masa tu CEO tak ada masa tu. Tapi ramailah, ada dalam 3-4 orang kita buat persembahan, kita tunjuk kita punya idea apa yang boleh dikembangkan dan mereka suggest untuk masuk pada waktu tu HIPSI. Masuk planning HIPSI.
Jadi kami masuk dan alhamdulillah berjaya mendapat nombor 3 lah. Nombor 3 dalam zon tengah. Tapi benda tu menjadikan sebagai satu pembakar semangat. Betul. Pembakar semangat daripada kosong, kemudian kita dah ada satu track record yang nampak benda ni boleh berkembang, dan bukan sekadar berkembang dari segi idea, bahkan keperluan di Lembah Kelang ni pun ada wujud. Jadi itulah titik permulaan dia. Okey, faham. Okey, boleh tak Cik ceritakan nama saintifik placenta tu berasal daripada mana? Okey, baik. Jadi sebenarnya kita bila bercakap pasal uri ni, saya nak gunakan nama yang lebih universal lah. Bukan sekadar kita untuk orang Melayu, bahkan dia sebenarnya untuk umum semua sekali. Jadi saya fikirkan guna dalam bahasa perkataan dalam English, dan dia uri ni dalam bahasa English adalah placenta. Jadi saya cuma ubah ke belakang tu A daripada menjadi O untuk di brandingkan dia. Sebab nama dia macam nice, nampak macam wow, placenta. Ada setengah orang macam apa placenta ni, diorang tak tahu punya. Placenta ni adalah kit pengurusan uri. Betul. Okey, seterusnya boleh tak Cik ceritakan kejayaan, bukan kejayaan, macam manfaat yang Cik perolehi setelah telah berjaya membangunkan produk-produk ini? Baik, terima kasih. Kejayaan kita, rekod kejayaan kita setakat daripada 2018 hingga sekarang, kita dah berjaya membantukan lebih 1,500 ibu bapa di Lembah Kelang. Di Lembah Kelang sahaja? Di Lembah Kelang sahaja. Jadi dengan, kalau nak katakan, kita juga dapat dana daripada Magris dalam bernilai RM30,000. Kalau kita imbas balik dengan dana 30,000 tu, kita dah dapat generate balik dalam 300,000. Dia berkembang dalam 10 kali ganda lah. Terima kasih kepada Jim. Alhamdulillah. Okey, manfaat-manfaat yang diterima oleh penduduk sekitar. Jadi sebenarnya bila kita cakap pasal pengurusan uri, sama ada kit ataupun kita sebenarnya ada satu ekosistem. Kita bukan saja menyediakan kit, bahkan kita menyediakan pengurusan itu sendiri. Jadi kita faham sekarang duduk di Lembah Kelang, terutamanya Kuala Lumpur, memang tak ada tanah. Yang duduk di kondominium dah memang tak ada tanah. Betul. Okey, lepas tu yang keduanya, isteri kita kadang bersalin tak tentu. Kadang ada tarikh jangkaan, contohlah kata 8 hari bulan 8, tapi tiba-tiba 1 hari bulan 8 dah bersalin. Jadi persediaan dan nak bersedia untuk bersalin tu, kita just boleh bersedia je lah, tapi bersalin tu kita tak tahu pada hari yang tepat. Jadi dengan bila bersalin awal, mungkin si suami ada kerja, ada emergency yang lain, kemudian isteri kita kadang bersalin dekat hospital, ada komplikasi-komplikasi yang kita tak dapat nak jangka. Jadi dengan benda itulah dapat membantu ayah tersebut untuk fokus kepada ibu dan anak yang baru dilahirkan. Okey, bagus sebenarnya placenta ni, sebab macam Cik cakap tadi, kalau orang-orang bandar duduk, kadang-kadang duduk tingkat 40, tingkat 30, so nak tanam ke mana tak tahu. Betul. So kalau orang kampung ni senang lah, dia ada tanah sendiri, boleh je nak tanam belakang rumah. So inisiatif yang dibawa ni memang bagus lah untuk penduduk bandar khususnya. Satu lagi yang saya nak tambah, dalam dua tadi, yang ketiga ni dia lebih umum. Contohnya kita menyediakan latihan dan juga berkongsi ilmu macam mana ibu bapa tu menguruskan uri bayi kalau dia nak uruskan secara sendiri. Macam saya sendiri di kampung, walaupun di kampung tanah banyak, tapi ayah tersebut tetap bagi uri kat kita untuk kita uruskan. Sebab ilmu tu kadang-kadang tak sampai kepada dia orang. Betul. Jadi dia orang kalau di kampung, kebanyakan mereka nak kita cuci dan basuh, kemas-kemas, kemudian dia orang akan tanam sendiri. Tapi di Lembah Kelang, mereka mungkin boleh cuci sendiri, tapi memang tak ada kawasan nak tanam. So dia orang bagilah, macam bagi uri tu dekat. Betul. Kita datang ambil dekat dia, sama ada dekat rumah ataupun hospital, kemudian kita bawa balik dekat center kita, dekat office. Kita akan cuci bersih-bersih dan kita bungkus dengan kain putih dan kita akan tanam. Bila selesai itu, kita akan bagi dia video dan juga gambar. Bukti lah maksudnya. Betul. Faham. Okey, seterusnya mungkin yang soalan terakhir lah. Boleh tak Cik Basri bukan cerita, macam berikan sedikit kata-kata semangat bagi penonton di luar sana yang
ada inovasi, tapi macam mana nak realisasikan inovasi tu? Baik, faham. Baik, terima kasih. Jadi bila cakap pasal inovasi ni, dia berkaitan dengan idea. Bila idea ni, kalau kita ada 1,000, sejuta idea, tapi kalau kita tak laksanakan, dia menjadi tak ada nilai. Walaupun idea tu bernilai 1 bilion, tapi kalau kita tak buat, dia tak akan ada nilai. Jadi bila kita nak usahakan tu, dia kena ada semangat dan kesabaran. Semangat nak buat untuk habiskan, dan juga kesabaran untuk habiskan. Maksudnya nak bagi idea inovasi tu dapat berjalan dengan baik. Sebab kita ada banyak, dekat luar kita ada banyak aspek, dan kita punya tanggungjawab keluarga, tanggungjawab kita dengan komuniti. Jadi idea dan inovasi kita ni perlu sihat, bergerak dengan baik. Jadi saya punya harapan dan saya punya kata-kata untuk yang tuan-puan yang berada di luar adalah sentiasa bersemangat dan juga sentiasa bersabar. Walaupun datang ombak ataupun gempa bumi ataupun orang kata hujan api sekalipun, tak apa, kita bersabar. Tak dapat buat banyak, buat sikit. Yang penting dia berjalan. 1% pertambahan sehari ataupun sebulan, kalau cukup setahun, sudah banyak dia punya perkembangan dia. Okey, sebelum berakhirlah, saya nak tahu sedikit cabaran. Cabaran Encik Basri sendiri dalam merealisasikan Placento ni. Baik. Cabaran dia, kira saya bagi tahu dua perkara lah. Kalau cakap pasal inovasi dan bila digabungkan dengan perniagaan, cabaran dia sangat besar. Jadi pertamanya cabaran adalah dengan keluarga. Macam mana kita nak fahamkan keluarga kita dan juga kita nak uruskan keluarga kita. Sebab bagi saya memang Placento ni adalah perniagaan pertama saya. Dan apabila dia sebagai bayi bila dia masuk dalam pasar, dan kita nak bagi orang ramai kenal. Bila nak bagi orang ramai kenal, kita perlukan usaha, kita perlukan pemasaran yang lebih efektif lah, nak bersaing dengan syarikat-syarikat yang lain. Jadi saya punya cabaran tu adalah saya punya nak menguruskan keluarga dari segi keuangan, dari segi masa. Sebab kalau cakap pasal masa, memang saya fokus 24 jam. Selagi saya celik mata lah, saya akan belajar buat marketing, saya akan belajar buat editing, saya akan belajar dari segi pengurusan. Bila cakap pasal perniagaan ni, memang dia menyeluruh. Sebab kita yang pemula dan kita lah yang menggerakkan dia. Kita tak gerak, Placento tak akan gerak. Itu yang pertama. Dengan keluarga tadi, kita perlukan masa dengan keluarga, dengan anak lagi. Waktu tu sangat berharga, orang kata waktu itu adalah emas. Jadi nak bagi waktu yang paling efektif pada waktu kerja dan waktu efektif pada keluarga, itu yang sangat mencabar. Ketiganya adalah dari segi nafkah maksudnya dengan Placento ni, dia baru bermula dan benda yang sangat baru, dan masyarakat baru nak tahu dan baru nak menerima. Jadi pendapatan tu belum betul-betul strong. Jadi kat situlah menjadi cabaran yang paling besar bagi saya. Segala duit simpanan, segala apa yang boleh saya tukarkan kepada nilai, saya akan tukarkan untuk lebih sustain. Dan saya terima kasih juga kepada Jim dengan dana majlis 30,000 tu. Alhamdulillah saya dapat kekal sehingga ke hari ini. Alhamdulillah. Walaupun dengan cabaran ombak, laut apa semua tu, alhamdulillah kita dapat harungi dengan baiklah. Itu antara cabaran dia. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Basri atas kesudian meluangkan masa untuk tertarik talk kita pada kali ini. Sama. Okey, bagi penonton di luar sana yang mempunyai isteri yang nak bersalin dah dan tak tahu macam mana nak uruskan uri, bolehlah datang ke Encik Basri dan meminta khidmat beliau ataupun membeli kit uri ini sendiri. Boleh layari placento.com. Placento.com. Jangan lupa. Okey, itu sahaja daripada kami untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Untuk memenangi hadiah yang menarik, anda perlu menjawab 2 soalan berkenaan episod pada kali ini. Sila jawab di ruangan komen di bawah. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel Yayasan Inovasi Malaysia. Bye!